الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tuan-tuan mati Allah SWT, kita dah masuk 19 Ramadan pada hari ini. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, Allah berikan kita kesihatan, Allah merahmati kita, memberkati kita, umur panjang lagi. InsyaAllah kita dapat sama-sama meraih ganjaran rahmat, pahala, keberkatan, dinaikkan darjat kita di bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan, terutamanya pada menjelangnya 10 yang terakhir Ramadan. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menadahkan tangan, kita sentiasa memperbetulkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyampaikan kita sampailah akhir Ramadan dan seterusnya lah. Sebab apa tuan-tuan, dalam Ramadan ni sekarang dah masuk minggu yang hampir masuk minggu yang keempat, minggu yang terakhir, 10 yang terakhir, kita dapat menyaksikanlah ramai daripada orang yang kita kenal, saudara mara kita, ataupun sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Jadi Allah SWT dah takdirkan umurnya segitulah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu tak apa itu Al-Qadar? Jadi ulama-ulama tafsir menafsirkan kenapa disebutkan malam Lailatul Qadar ni sebagai malam Lailatul Qadar lah. Jadi dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu Al-Qadar? Tafsir yang pertama, Al-Qadar ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, akan mentakdirkan apa yang akan berlaku untuk tahun yang akan datang. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada semuanya yang berlaku pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Qadar untuk tahun berikutnya. Maksudnya malam Lailatul Qadar ni setiap tahun ada. Cuma yang pertama sekali Allah SWT sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Bila sebelum Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul, maka Al-Quran ini diturunkan daripada Lauhil Mahfuz di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia dalam satu malam. 30 juzuk tu dalam satu malam, iaitu malam Al-Qadar. Kemudian diturunkan kepada Nabi SAW daripada langit dunia ataupun Baitul Izzah ini kepada Nabi SAW mengikut hajat ataupun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 23 tahun secara beransur-ansur. Tapi
Al-Quran itu diturunkan pada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala merakamkan tentang penurunan Al-Quran ini pada malam yang paling mulia. Pada malam hari yang paling mulia lah, iaitu pada malam Lailatul Qadar yang jatuhnya pada 27 Ramadan. Pada 27 Ramadan, iaitu dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 85 tahun. Ya Allah, mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar ini kerana pada masanya, maka seolah-olah ataupun lebih baik lagi daripada dia beramal 1000 bulan. Ya Allah, mati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan ketua bagi bulan-bulan, iaitu bulan Ramadan. 12 bulan, ketuanya ialah Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan, kata Nabi SAW. Sayyid maksudnya ketua. Ketua bulan-bulan iaitu bulan Ramadan. Wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Dan ketua hari-hari ini 360 berapa? 65 hari setahun. Ialah hari Jumaat. Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan. Kalaulah kita ni benar-benar tahu, hamba Allah ni, hamba ni maksudnya orang yang beriman. Kenapa kita yang menghayati Ramadan ni dengan berpuasa pada siangnya dan mendirikan malam pada malamnya dengan qiyamul lail, dengan sembahyang tarawih dan sebagainya. Orang kafir tak. Di Ramadan ke tak Ramadan kan sama je. Tak ada beza. Kalaulah hamba ni tahu apa yang ada pada Ramadan, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, latamannal ibad, maka hamba Allah ni, kita ni akan mengharapkan ayyakuna syahrul Ramadan sana. Kita mengharapkan, kita pasti akan mengharapkan bahawa Ramadan ini setahun. Maksudnya 12 bulan tu semuanya adalah bulan Ramadan. Kalau kita tahu dengan mendalam, tapi cukuplah tahap kita ni bulan Ramadan ni sebulan. Kalau 2 bulan, 3 bulan, setahun, apa nak jadi dengan kita? Kita tak mampu untuk berpuasa sepanjang tahun. Ini pun kita dah mula slow. Kita dah mula slow. Patutnya 10 malam yang terakhir Nabi SAW ikat kain. Nabi SAW akan bermujahadah, yang Nabi SAW tidak bermujahadah pada malam-malam yang lain daripada Ramadan. 10 pertama, 10 yang kedua Nabi biasa-biasa saja. Itu jadi Nabi SAW sembahyang tarawih 2 malam Nabi SAW keluar jadi imam. Kemudian malam yang ketiga sahabat-sahabat tunggu lagi Nabi SAW dalam masjid. Malam ni Nabi jadi imam gila. Sebab 2 malam dah Nabi keluar berturut-turut. Malam ni maka Nabi SAW pun harapan mereka, anggapan mereka, Nabi keluar lagi untuk sembahyang. Dekat je, buka pintu ni. Itulah tempat Nabi SAW jadi imam. Mihrab Nabi mihrab tempat Nabi SAW sembahyang, iaitu rumah Aisyah. Dekat je, buka je tirai, buka je pintu. Tetapi pada malam tu Nabi SAW tak keluar. Tak keluar. Jadi ada yang balik, ada yang sembahyang diri. Malam yang keempat Nabi keluar. Dia kata, sebenarnya aku tahu korang semua tengah menunggu keluar. Tapi aku SAW bukannya tak nak keluar ataupun sengaja tak nak keluar. Bukan kerana ada apa-apa. Aku tak mahu kalau aku keluar pada malam yang ketiga, saya kamu akan menganggap bahawa sembahyang tarawih ini wajib. Kalau 3 malam Nabi keluar berturut-turut, kita tak ada excuse tak sembahyang tarawih. Kan? Dia jadi fardu pula, jadi wajib. Maka sedangkan perkara yang sunat ini, walaupun besar ganjaran pahalanya, Nabi SAW meraih kita. Meraih kita maksudnya apa? Kemampuan kita. Jadi kita sembahyang 20 rakaat. Alhamdulillah. Yang 20 rakaat jangan rasa dia bagus sangat. Pandang sebelah mata yang cabut. Yang keluar 8 rakaat. Apalah sembahyang, bukan lama sangat, sejam tak sampai baca surah lazim. Tak boleh 20 ke? 8 cabut. Kita jangan merendahkan
Jadi mungkin itulah kemampuan dia, mungkin dia ada urusan lain. Yang penting maintain sebaik-baik amalan ialah istiqamah walaupun sedikit. Kita 10 malam pertama, 5 malam pertama, lepas tu tak nampak muka. Kan? Itu tak istiqamah namanya. Itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama mengambil peluang. Nabi SAW sebutkan dengan kehadiran Ramadan ini, an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman qad hadar Ramadan. Satu hari Nabi SAW bersabda pada bulan Ramadan, atakum awal-awal Ramadan, atakum Ramadan syahrul barakah. Telah didatangi kepada kamu. Ramadan ni datang. Datang maksudnya apa? Daripada tempat yang apa ni? Daripada tak ada. Dia datang macam kita datang masjid. Kita tak ada kat masjid. Bila kita datang, kita ada kat masjid. Jadi Ramadan ni datang kepada kita. Ada orang yang dia tak datang Ramadan. Kan? Kenapa? Allah SWT dah matikan. Atakum Ramadan syahrul barakah. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi kita kena betulkan, jangan cakap Ramadan Al-Karim, tak boleh. Al-Karim itu adalah nama-nama Allah, Asmaul Husna. Yang boleh Al-Karim ni ialah Allah SWT. Allah SWT, sifat Allah Asmaul Husna ni Al-Karim. Sedangkan Ramadan ni adalah makhluk. Dia bukan Tuhan. Jadi kita kata Ramadan, ulama kata Ramadan Al-Mubarak. Ramadan yang diberkati. Jangan cakap Ramadan Al-Karim, Ramadan yang maha mulia. Yang mulia Allah aja. Ramadan yang diberkati. Siapa yang berkati? Allah SWT yang memberikan keberkatan pada bulan Ramadan. Yang maha berkat, yang maha mulia, maha berkat siapa? Allah SWT. Kan? Yakshakumullahu fi. Maka meliputi kamu. Allah SWT meliputi kamu. Maksud dia Allah SWT sentiasa fokus pada kita. Allah SWT tengok kita ni. Fayunzilur rahmah, maka diturunkanlah rahmat. Wa yahuttul khataya, maka dihapuskanlah segala kesalahan. Wa yastajibu fihi du'a, maka dijawab doa-doa. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fi. Ni Allah SWT melihat, memerhatikan kamu, siapa yang berlumba-lumba, yang saling bersaing padanya. Dengan apa? Tentulah dengan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Siapa yang paling banyak amal soleh dia, siapa yang paling banyak buat baik, siapa yang paling bertakwa di bulan Ramadan ini. Semua nakkan kebaikan, tapi berlumba-lumba. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa yubahi bikumul malaikah. Allah SWT berbangga-bangga dengan hamba-hambanya yang berlumba-lumba ni, yang menghidupkan siang dan malam Ramadan ini di sisi malaikatnya. Fa'arallaha min anfusikum khaira. Allah SWT pandang kita ni semuanya baik. Pada bulan Ramadan ni Allah pandang kita memang semua baik, kiri kanan atas bawah semua baik. Kepada hambanya ni. Fa in syaqiyah man hurrima fihi rahmatullahi azza wajal. Tapi ada orang yang celaka. Siapa yang celaka ni? Yang malang sekali ni, yang diharamkan rahmat baginya pada bulan Ramadan. Jadi kenapa tu? Kerana dia tidak menghayati Ramadan. Dalam hadis yang lain, berapa ramai orang yang berpuasa, tidak ada pada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia tak ada apa-apa. Puasa biasa-biasa je, awam je. Tak makan, tak minum, tak membatalkan puasa. Tapi dia punya puasa dia nilai dia rendah lah. Kenapa? Sembahyang apa, puasa tapi tak sembahyang. Macam mana tu? Kan? Puasa sembahyang lambat. Puasa tak bergegas pergi masjid, pergi surau ke mana tu, berjemaah. Puasa juga. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, apa juga amalan kita, dia punya penilaian dia sembahyang. Puasa macam mana pun,
Kita bersedekah banyak mana pun, pergi haji berapa kali pun. Apa kebaikan kita buat? Sembahyang sunat apa semua buat, puasa sunat buat, zikir tu, baca Quran tu, semua kebaikan buat. Tapi sembahyang masalah. Dia tak jaga sembahyang. Ibn Abbas mengatakan fawailul lil musallin, ni orang yang tidak menjaga sembahyang. Dia tak sembahyang zuhur kecuali dia nak masuk asar. Dia tak sembahyang asar kecuali dia nak maghrib, dia nak habis waktu. Dia tak sembahyang maghrib, dia nak masuk isyak dah. 8 lebih baru sembahyang. Dia tak masuk isyak, dia tak sembahyang isyak kecuali dia nak subuh dah. Dia nak azan subuh baru dia nak sembahyang subuh. Dia tak sembahyang subuh kecuali nak terbit matahari. Ini tafsir Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni merupakan sepupu Nabi SAW, seorang ahli tafsir, mufassir yang hebat. Kubur dia dekat Taif sana. Taif, dia menjadi duta Nabi SAW mengajar orang Taif. Tuan-tuan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada masa lagi ni untuk sama-sama kita meraih Ramadan ni. Yang tuan-tuan hati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebenarnya nak cerita pasal Lailatul Qadar. Jadi 10 malam yang terakhir ni, sekarang 19, malam besok dah 20, lusa dah malam 21. Jadi Nabi SAW memberitahu kita nak cari Ramadan ini pada 10 malam yang terakhir, iaitu pada setiap witir. Bukan setiap witir sembahyang witir tu. Iltamisuha fi ashril awahir min syahr Ramadan. Carilah dia, cari. Lailatul Qadar ni kena cari, kena usaha. Bukan cari macam barang hilang. Usaha. Maksudnya apa? Kita sentiasa standby. 10 malam terakhir ni fokuskan pada gandakan kita punya amal ibadat kita. Dunia-dunia ni slow sikit. Jangan, bukan maksudnya tinggalkan, tak payah pergi kerja. Kan kena buang pula. Kan kena marah bos. Kerja, tapi kita kena bersedia, simpan tenaga, jangan teruk sangat. Untuk apa? Untuk kita lebih beramal siang maupun lagi-lagi pada waktu malam. Itamisuha fi ashril awahir min syahr Ramadan. Carilah dia pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Fi kulli witir, pada setiap witir, pada setiap yang ganjil. Lailatul Qadar malam. Jadi pada malam itulah kita beribadah. Siang beribadah juga macam biasa, puasa, sembahyang, baca Quran, berzikir, macam biasa, kerja. Tapi malam tu kita usahakan untuk cari. Macam mana cara dia? Yang pertama sekali, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Jangan lupa sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tak pergi. Kenapa? Malam ni nak tahajud. Malam ni nak pergi iktikaf kat masjid. Salah tu. Yang kena utamakan tarawih. Sebab tarawih ni man qama lailatul Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Macam mana cara menghidupkan dia? Salah satunya tarawih. Tarawih ni hari pada malam Ramadan ni. Lepas ni dah tak ada dah. Tahun depan pula, kalau umur kita masih Allah SWT panjangkan, masih ada lagi. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya siapa yang mendirikan pada malam-malam ni 10 terakhir ni, kemudian tepat pula, kena pula dia malam Lailatul Qadar ini, maka amalannya lebih baik daripada 1000 bulan selain daripada malam tersebut. Malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebutkan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini hadis muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar kerana keimanan, dia percaya. Ini saya cakap. Saya cakap daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, apa tuan-tuan sebagai pendengar? Dah tahu berdasarkan dalil yang rajih, yang tepat, yang sahih, Al-Quran, nas dia, dalil nakli, hadis yang sahih. Nabi sebutkan apa tadi? Man qama Lailatul Qadri, siapa yang menghidupkan malam Qadar. Tuan-tuan percaya, imanan wa ihtisaba, kerana keimanan dia. Apa yang Allah sebutkan dalam Quran tadi, surah apa ni? Al-Qadar,
apa yang sebutkan tadi hadis daripada Bukhari Muslim ni, kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia percaya, wahtisaba, maka dia pun insaf. Keinsafan dia tu, betul lah. Malam tu kadang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita kena banyakkan amal ibadah untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dosa je. Ampun dosa je, duit tak dapat. Syurga tak dapat, dunia dengan seisinya tak dapat. Kita suka dengar dunia dan seisinya. Siapa sembahyang sunat subuh, qabliyah, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan? Suka dengar macam itulah ganjaran ini. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Masya-Allah. Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Masya-Allah. Tuan-tuan mati Allah SWT. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Kalau kita dapat hidup Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa di antara dua tahun, setahun. Al-hajjul mabrur, man hajjal baita walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummu. Siapa yang mengerjakan haji, dia tidak melakukan dosa, maksiat ataupun rafath, dia tak bersetubuh dengan isterinya ketika dalam ihram ni, dia tak rosakkan dia punya hajinya, raja'a ka yaumin waladathu ummu, maka dikembali daripada haji seperti bayi yang baru dilahirkan, anak yang baru dilahirkan pada ibu. Maksudnya bersih, tak ada dosa. Bila Nabi SAW sebutkan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kita ni, dosa-dosa kita ni yang lepas ni habis, hapus. Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, akan datang nanti, ada seorang akan datang, nama dia siapa nama dia? Al-Qarni. Seorang lelaki daripada Yaman, nama dia Al-Qarni ni siapa? Uwais bin Al-Qarni, ingat pula. Uwais bin Al-Qarni. Dia akan datang ke Mekah ni. Kalau dia datang, kalau kau jumpa dia, kau mintalah doa, mintalah dia supaya dia mendoakan kepada Allah SWT untuk kamu berdua. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, apa benda yang kami nak minta? Jadi sahabat ni, Sayyidina Umar ni, bila Nabi kata begitu, dia terus dapat tangkap. Dapat tangkap kalau kita, apa benda ni? Kan? Siapa Uwais Al-Qarni ni? Kenapa pula nak minta doa dengan dia? Kata Nabi SAW, mintalah doa, mintalah dia doakan kepada Allah SWT. Kenapa? Doa dia mustajab. Orang dia ni orang Yaman. Kata Sayyidina Umar, nak doa, minta apa wahai Rasulullah? Minta apa? Nak tahu, nak ni. Maksudnya sahabat pun tak tahu nak minta apa ni. Apa yang doa yang terbaik kepada yang nak dibagi kepada orang yang doanya mustajab ni, makbul ni. Nabi yang cakap ni, Nabi yang garanti ni. Bukan siapa-siapa. Nabi bukan bergurau. Ini realnya, pasti. Kata Nabi SAW bersabda, mintalah dia supaya dia minta dengan Allah SWT mengampunkan kamu berdua. Ampunkan dosa, itu je. Bukan minta syurga ke, firdaus ke, kaya ke, dunia ke, apa ke, Islam berkembang ke, apa ke, dapat kalahkan Rom Parsi ke. Nabi tak cakap macam tu. Minta dia supaya dia doakan kamu supaya Allah SWT ampunkan dosa kamu. Ini sahabat ni tuan, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Bukan tahap kita. Itu Sayyidina Umar tu dipanggil apa? Al-Faruq. Gelaran dia Al-Faruq yang memisahkan, yang membezakan yang hak dengan yang batil. Dia kalau kata haram, haram lah, halal, halal lah. Tak ada syibih-syibih syubhat, tak ada. Kita, ustaz ni apa hukum ni? Halal ke haram? Entahlah. Nak kata halal macam haram, nak kata haram macam halal. Macam boleh, halam je lah. Halam, halal campur haram.
haram, tengah-tengah. Tak ada tengah-tengah. Sayyidina Umar ni sampaikan syaitan, Nabi sebutkan kalau Sayyidina Umar lalu satu lorong, syaitan dekat sana nak lalu jalan yang sama, syaitan akan lalu jalan lain. Kenapa dia tak nak bertembung, berselisih dengan Sayyidina Umar? Kenapa? Aura dia. Dia punya aura dia punya apa dia panggil? Karamah dia. Ini betul-betul karamah. Ini betul-betul wali. Nak cakap wali-wali tu wali ni wali songo ke wali band ke apa benda. Ketua segala wali Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhu. Kenapa? Dah terbukti. Sungai Nil kering. Sungai Nil kering zaman siapa ni, Amr bin As jadi gubernur. Masa tu dia jadi khalifah, khulafa ar-rasyidin. Orang-orang Mesir ni yang baru masuk Islam ni, dia kata ini sebab kering ni, dah lama kita tak korbankan perempuan dekat Sungai Nil, dah lama kita tak campakkan anak dara. Zaman masa dia ni lah musyrik dulu orang-orang Mesir, dah lama kita tak korbankan. Maka ni sebab Sungai Nil ni kering ni. Kalau kering apa akan jadi? Kita akan mati. Kita tak ada air. Apa ni, tanaman-tanaman sawah apa semua tak boleh diairi. Binatang-binatang ternakan tak boleh nak minum apa semua. Tak lama lagi kita semua mati. Seperti mana dulu pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. 7 tahun subur, 7 tahun kering kontang, kemarau panjang. Maka Nabi Yusuf telah mentafsirkan mimpi raja. 7 tahun ada 7 tangkai yang fresh, segar. Kemudian sebelah pula ada 7 tangkai kering. Ada 7 ekor lembu kurus kering. Dia makan 7 lembu kering betina ni, kering kurus. Tinggal tulang dengan apa ni? Dengan kulit aja. Dia makan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Ini raja Mesir bermimpi ni. Macam mana? Maka siapa ni menteri dia dulu bekas banduan. Bekas banduan satu asrama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf telah mentafsirkan mimpi dia. Dia kata apa? Aku tengok kau ni macam orang baik lah, Yusuf. Malam tadi aku bermimpi. Apa mimpi? Ada 2 orang geng banduan dalam asrama penjara, dalam sel. Dia kata satu, kepala aku dipatuk oleh burung gagak. Yang satu lagi dia kata aku bagi minum arak kepada tuan aku. Apakah tafsirnya? Aku nampak engkau ni macam orang baik. Kata Nabi Yusuf, engkau ni tak lama lagi bebas. Tak lama lagi engkau jadi orang yang besar. Yang kau ni pula yang kena patuk kepala engkau dengan apa ni, dengan gagak ni, tak lama lagi engkau pun akan bebas lah. Tapi mati. Kena hukuman mati. Maka berlaku dulu ni. Seorang kena hukuman mati, seorang lagi bebas. Jadi sebelum bebas, Nabi Yusuf sempat pesan, nanti kau dah jadi orang besar, correct man, aku ni tak bersalah, ini fitnah ni. Aku tak buat apa-apa pun dengan Zulaiha yang mengena-ngada. Kan? Itu tu. Maka dia lupa. Sampailah dia jadi menteri, sampailah raja ni bermimpi. Yang tadi saya kata 7 tangkai dengan lembu tadi. Maka dia teringat pada Nabi Yusuf AS. Ini tafsir mimpi macam ni, mimpi raja ni mesti ada something. Yang boleh tafsirkan dia bukan orang-orang calang-calang. Maka dia teringat Yusuf. Tengok tu Yusuf masih lagi dalam penjara, merengkuk dalam penjara. Maka dipanggil. Maka diberitahulah mimpi tersebut. 7 tangkai yang segar ni maksudnya 7 tahun subur. 7 tangkai yang layu yang kering ni 7 tahun kering kontang, kemarau panjang. 7 tahun tuan-tuan, bukan 7 hari, bukan 7 bulan. 7 tahun. Kita 3 bulan ke 4 bulan tak hujan, masya-Allah kita risau. Takungan air kita dekat mana tu? Dah susut. Kan kita takut. Sering berlaku dekat Selangor, asyik tak ada air. Tengah-tengah bandar ni kena ada lori kena tadah, kena hantar apa, letak besen, tak baldi depan rumah.
Macam mana tuan? Nak kencing, nak terberak, nak masak, aduh, payahnya kalau tak ada air. Ini 7 tahun. 7 tahun. Maka lembu ni pula apa ni? Lembu 7 tahun ni memang susah ni. Zaman susah ni. 7 tahun subur ni simpan makanan. Simpan, tanam banyak-banyak. Okey, tanam sebanyak-banyaknya, kemudian makan sebahagian, simpan banyak-banyak. Untuk 7 tahun akan datang. Dia punya tu. 7 tahun akan datang. Betul. Maka berlakulah seperti apa yang ditafsirkan. 7 tahun subur, maka rakyat Mesir pada ketika itu dia tanam, dituai, dia makan sebahagian kecil, okey, sebahagian lagi simpan. Negara pun banyak dia punya reserve makanan. Sampai akhirnya negeri-negeri jiran ni dah kering kontang. Adik-beradik Nabi Yusuf terpaksa datang ke Mesir untuk minta makanan. Akhirnya kantun. Cerita panjang, saya nak cerita Lailatul Qadar, bukan cerita pasal Nabi Yusuf. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala. Jadi Nabi saya katakan tadi bahawa Sayyidina Umar ini merupakan Sayyidul Aulia. Dia ni ketua bagi wali. Kenapa? Bila begitu Amr bin As pun risau. Dia pun didesak oleh orang-orang Mesir supaya nak buat benda khurafat ni. Nak korbankan perempuan. Nak campak dalam sungai Nil. Ini syirik. Maka tak boleh buat apa. Nak dilarang dia orang yang ramai. Amr bin As orang Madinah, dilantik jadi gubernur dekat Mesir. Kan? Orang Mesir tuan-tuan, Arab ni, kalau tuan-tuan nak tahu, Arab Mesir ni badan besar-besar. Arab yang lain ada juga besar tapi tak sebesar Mesir. Mesir ni memang dia gabungan Arab dengan Afrika. Badan dia berketul-ketul, besar-besar. Jadi kalau ni memang jadi terpaksa mengadu pada bos kat mana? Madinah. Mengadu bos kat Madinah. Siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab kat Madinah. Apa yang Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar tak datang. Dia cuma tulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat ini daripada Khalifah Umar Al-Khattab. Aku, dalam lebih kurang macam itulah dia punya isi dia, aku adalah hamba Allah, engkau pun hamba Allah juga. Aku makhluk Allah, engkau pun makhluk Allah SWT. Engkau mengalir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah engkau mengalir. Maka disuruh sampaikan kepada Gubernur Amr bin As ini, campakkan saja surat tu ke dalam sungai. Bukan campakkan perempuan, campakkan surat tu. Bila tu surat tu bukan kepada Amr bin As, tapi surat tu ila Nahrun Nil, kepada sungai Nil. Bukan alamat. Orang yang nak dihantar tu bukan orang tapi sungai. Maka Amr bin As pun terima surat tu, maka dia campaklah ke sungai Nil. Apa yang terjadi tuan-tuan? Betul, tiba-tiba mana air datang. Air hulu datang daripada dasar sungai, air membuak keluar. Akhirnya penuh balik air sungai Nil. Masya-Allah tuan. Ini karamah. Tapi siapa Sayyidina Umar? Adakah sama macam kita ni? Memang tak sama lah. Kata Nabi SAW, kalau ada Nabi selepas ini, Umar lah Nabi tu. Kalau ada Nabi selepas aku ni. Tapi tak ada. Nabi adalah Nabi Muhammad SAW adalah penghabisan Nabi, Khatamul Anbiya. Dia tak ada dah. Kenapa Sayyidina Umar ni sangat menjaga agama. Jadi bila tuan-tuan rahmat Allah SWT, syarat kita nak masuk syurga, kena Allah SWT ampunkan dosa kita. Kita tak akan masuk syurga selagi Allah SWT tak ampunkan dosa kita, walaupun kita ni beriman. Jadi macam mana Ustaz? Mungkin kerana dosa kita ni Allah SWT cuci dulu, campak dulu kan neraka. Kan? Berapa tahun ke, berapa puluh tahun ke, ratus tahun ke, ribu tahun, sampai kita ni Allah SWT, okey, dengan rahmat Allah SWT Allah keluarkan kita daripada neraka. Sebab apa? Kata Nabi SAW, siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah darul jannah. Siapa kita ni, kita punya last kita, ending kita ni, apa ending kita ni? Kalau la ilaha illallah, iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sekutu baginya, wajib bagi kita syurga. Tapi kita buat dosa, dosa melambat-lambat dosa ni. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya yang pertama sekali, sembahyang 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Perkara yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahyang. Maka sembahyang kita ni kita cubalah jaga. Kita pun bukan cakap kita ni bagus sangat kan.
Tapi kita cubalah berusaha sembahyang ni jangan main-main. Jangan kita ringan-ringankan. Jangan kita alah sembahyang bila-bila boleh. Nantilah sembahyang, relax. Jangan. Sebaik-baiknya sembahyang on time. Jangan out of time. Kerana apa? Die anytime. Kan? Kerana mati anytime. Itu yang kita ngeri tu. Sihat-sihat meninggal. Kenapa? Accident. Nak cakap macam mana? Dia dah bawa baik dah. Orang dia mana takdir. Orang langgar dia. Saya punya saudara tu puasa yang ke-6 ke. Kena langgar dengan bas dekat Batu Pahat. Geser dengan bas. Yang lain duduk, dia seorang mati kat belakang. Dan muda lagi, baru umur 21 tahun. Tak ada sakit, tak ada apa. Sebelumnya okey. Tolong mak dia buat kuih apa semua, tak boleh ni. Tapi dia memang ajal dia macam itu. Allah benar takdirkan. Kita tahu ending kita ni macam mana. Jadi sembahyang jangan kita lalaikan. Perkara yang pertama dihisap oleh Allah SWT. Kita kena ni benda ni bukan kita je. Jangan kita je, anak kita ni kita kena risau. Orang rumah kita ni. Kita jaga, kita pergi masjid. Kita pergi surau, kita sembahyang berjemaah, tapi anak kita biarkan dia sembahyang kat rumah ataupun kita tak tahu sembahyang ke tidak. Kita kena pastikan dia ni sama, dia boleh macam kita juga. Macam mana kita menjaga sembahyang, katakan kita ni seorang yang menjaga sembahyang, kita nak anak kita pun sama juga. Menantu kita pun sama juga. Jangan ada menantu dia balik rumah kita simpan dekat rumah. Makan cukup, apa semua cukup, layanan baik sebagai bapa mertua, tapi tak ajak pergi masjid. Tak ajak pergi masjid. Itu dulu. Okey, kita pergi masjid, jom kita semua pergi masjid. Laki, okey, ayah, nak semua pergi masjid. Tak kira siapa. Jom kita pergi masjid. Lepas sembahyang, baru kita sambung apa punya kita punya program. Sembahyang dulu. Sebab pertama yang akan dihisap ialah sembahyang. Jadi kalau kita jaga sembahyang, insya-Allah dosa-dosa kita yang lain tu settle. Allah SWT akan ampunkan. Tapi kalau sembahyang ni tak ni, maka tuan-tuan mati Allah SWT. Allah SWT dengan rahmatnya. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, saya bacakan satu hadis lagi tentang Lailatul Qadar ini, supaya kita mana ni tuan-tuan, Lailatul Qadar ni Allah mesti sama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kenapa? Aisyah ni isteri Nabi, sebilik dengan Nabi SAW. Aisyah ni isteri Nabi yang Nabi hidup lama dengan dia. Isteri yang antara yang dia paling sayang selepas Khadijah radhiyallahu anha. Maka fatrah syariat ini dekat Madinah ni, Nabi SAW banyak bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Syiah ni memang tak boleh pakai lah, senang cakap. Sebab apa? Dia mengecam, dia mengeji Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Aisyah ni ialah isteri Nabi yang Nabi sayang dan paling lama bersama dengan Nabi SAW, di kalangan isteri Nabi. Jadi ulama yang paling alim sebenarnya selepas Nabi SAW ialah Aisyah. Aisyah. Kenapa? Dia ni bersama dengan Nabi SAW di rumah ni, terutama hal-hal rumah tangga, hal-hal perempuan apa semua ni. Bila Nabi SAW wafat, banyak sahabat-sahabat merujuk kepada Aisyah, Ummul Mukminin, tanya kepada Aisyah apa hukum apa ni. Maka Aisyah pun ceritakanlah Nabi SAW pernah bersabda begitu begini. Antara ini an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-ashr al-awakhir ahyal lail. Bahawa Nabi SAW bila masuk 10 yang terakhir, maka dia menghidupkan malam. Dia menghidupkan malam. Hidupkan malam bukan hidupkan lampu je. Kan? Maksud Nabi SAW menghidupkan malam ini dengan amal ibadah. Jadi syarat dia kena tidur tuan-tuan. Qiyamul lail ni kena tidur. Tahajud. Kena tidur dulu. Sekurang-kurang sejam ke 2 jam ke 3 jam. Barulah kita boleh qiyamul lail. Tak cukup tidur macam mana? Bangun sekejap, kita kebil-kebil, tidur lagi biasa. Kan? Sebab apa? Tak boleh nak bawa. Wa aiqadha ahlahu. Maka Nabi SAW bukan setakat dia seorang aja yang menghidupkan malam ni,
dengan sembahyang, dengan zikir, dengan doa apa semua. Tapi Nabi SAW mengejutkan, membangkitkan ahli keluarganya. Wasyaddal mi'zar. Dan Nabi SAW syaddal mi'zar ni maksudnya apa tuan-tuan? Dia ni tak bersama dengan isteri-isterinya, tak bersama dengan Aisyah, tak bersama dengan isteri yang lain. Giliran-giliran stop dulu 10 malam yang terakhir pada isteri Nabi SAW. Nabi buat apa? Nabi banyak beriktikaf di masjid. Ya tuan-tuan mati Allah SWT, iktikaf masjid ni antara syarat dia niat yang pertama. Tuan-tuan ni boleh niat iktikaf. Iktikaf ni bukan setakat malam, siang pun boleh. Lagi-lagi pada Ramadan. Ganjaran yang sangat besar. Iktikaf, Nabi SAW banyak beriktikaf, terutamanya pada bulan Ramadan, dan lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi SAW ni berusaha, bermujahadah pada 10 yang terakhir, apa yang tidak selain daripada itu. Maksudnya 10 awal, 10 yang kedua, Nabi biasa-biasa je. Tapi 10 malam yang terakhir dia pecut. Umpama orang yang ni lah lari berapa ratus meter, 800 meter dia mula-mula relax, lap pertama, lap kedua relax, orang lain dah pecut dulu. Kan? Lap yang ketiga Nabi kita relax lagi. Bila masuk 7, barulah buka langkah. Masuk yang terakhir 8, pecut habis 100 meter punya. Yang mana yang mula-mula dah pecut, dia dah lepak lah. Kan? Dia tak boleh pecut lagi lah. Sebab apa? Dia dah pecut awal lah. Ini yang banyak berlaku kita. 10 seminggu yang pertama, wah, bersemangat Ramadan, penuh masjid apa semua, kan? Tapi bila sampai 10 malam yang terakhir, dah slow dah. Banyak menghidupkan malam dekat mana? Shopping komplek, dekat bazar-bazar Ramadan. Kan? Terbalik pula. Pesta ibadah terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan mati Allah SWT, ada tanda-tanda. Tanda-tanda dia disebutkan dalam hadis. Ada mengatakan pada malam 27. Malam 27 yang paling kuat sekali, sebab malam 27 ni diturunkan Al-Quran. Perang Badar pun berlaku pada 27. Siapa ni? Ibnu Abbas mengatakan bahawa dia malam Lailatul Qadar ni pada malam 27. Sebab apa? Surah Al-Qadar ni ada 30 kalimah. Tuan-tuan kalau balik ni kira inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sampailah habis, ada 30 kalimah. Kalimah itu bukan ayat, 30 kalimah. Dan kalimah yang ke-27 ialah hiya salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalimah yang ke-27 ialah hiya maksudnya dia perempuan. Kembali kepada siapa? Dhamir tu kembali kepada Lailatul Qadar. Dhamir tu ganti nama tu, Lailatul Qadar tu perempuan, muannas dipanggil, feminin. Pada dia ni nombor 27, kalimah yang ke-27. Maka kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar ini pada malam 27. Tapi tadi hadis yang pertama tadi yang saya bacakan, kata Nabi SAW suruh cari pada 10 malam yang terakhir, terutamanya malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Yang selalu miss ni 29. Kenapa? 30 lepas tu raya dosa. Dah sibuk lah semua, dah pening dah. Kita bapa orang pening, orang rumah kita mak orang pun pening. Kenapa? Dia nak raya, macam-macam nak kena fikir. Kuih raya lah, baju raya lah, apalah, langsir lah, rumah lah, semua. Time tu lah semuanya nak. Kita tak boleh nak salahkan juga kan. Sebab apa? Semangat nak beraya tu. Time tu lah hari lain tak ada semangat nak ni. Nak macam itu. Nak hias rumah ke, nak cat rumah ke, nak masak tu, nak masak ni, nak buat kuih tu, kuih ni, tak ada semangat. Tapi nak menjelangnya satu Syawal ni, nak Aidilfitri ni, macam-macam semangat. Wah. Tapi tenaga tak berapa nak cukup sebab puasa. Masa tak berapa nak cukup sebab dah 10 malam yang terakhir. Jadi mana satu? Kalau ikut kita, style kita, memang kita akan meninggalkan kebanyakan daripada beribadah pada 10 malam terakhir. Tapi sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW tak ada macam kita. Dia tak ada apa nak fikir.
Jadi dia boleh fokus. Kita macam-macam nak fikir. Itulah saya cakap, bila fikirkan nak sangat apa hari raya. Bukan ni maksud apa? Lebih yang bukannya benda yang semestinya. Sahabat Nabi mana ada rumah dia hias-hias, perabot tak ada, apa tak ada, makan apa yang ada lah. Yang penting datang sembahyang hari raya. Kan? Macam gitu, macam-macam anak baju raya apa semua. Okey, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tanda-tanda dia, antara tanda-tandanya dia kata apa? Inna imaratul qadar innaha lailah safiyah baljah. Malam Lailatul Qadar ni ialah malam yang safiyah, yang lembut, baljah. Baljah ni lembut, maksudnya sangat sederhana. Ka'anna fiha qamaran satian. Bulan pun apa ni macam kabu-kabu. Dia tak terang benderang selalu tak ni kan. Kalau tak ada dia bukan jelas sangat. Dia macam sakinah sajiyah, tenang. La bardun wala harun. Tak ada sejuk, tak ada panas. Tak ada sejuk, tak ada panas. Sederhana. Tenang je pada malam tu. La yahilul qawakib ayyarmi bihi fiha hatta tusbih. Tidak dibenarkan. Siapa ni? Bintang-bintang. Allah SWT tak benarkan. Bintang-bintang yang buat apa? Melontarkan apa ni? Tak bintang lah. Sampailah pagi. Tak ada tak bintang. Ataupun peti-peti ke apa ni, tak ada. Wa inna imaratiha anna syamsa sabihatiha tahruju mustawiyah. Tanda-tandanya matahari pada paginya keluar dengan macam sama. Tak terang sangat, tak gelap sangat. Sederhana. Sedap mata, boleh mata memandang. Laisa fiha syi'a. Dia tak terus memancar. Kan pagi-pagi kalau katakan kita nak pergi ke bandar JB kan, nak kerja kan, kau nampak pukul 7 lebih kan sekarang ni terpancar matahari. Dia kata tak ada pancaran. Mislul qamar lailatul badar. Dia seperti bulan yang malam yang penuh ni tapi tenang. La yahillu lisyaitan ay yahruja ma'aha yauma izin. Tidak dibenarkan syaitan keluar pada malam tersebut. Syaitan tak keluar. Tuan-tuan mati Allah SWT, ini tanda-tandanya. Selalu tanda-tanda ni kita perasan pagilah. Bila kita terlepas malam tadi tidur, katakan penat ke benda, tertidur, tengok matahari terbit, lain macam lah, tak sama dengan sebelum ni. Rasa-rasanya malam tadi Lailatul Qadar. Subuh tadi hujan, malam tadi masa kita tidur, tengok kita keluar dah basah dah jalan ni apa semua. Kita rasa malam tadi Lailatul Qadar daripada malam-malam 10 yang terakhir ni. Kita tidur pula. Kan? Kita rasa bendang. Aduh. Jadi malam 29 pula. Malam 27, katakan malam 27 yang saya sebutkan tadi, malam 29 pula. Kan kita rasa Lailatul Qadar ni, member tanya, Lailatul Qadar bila rasa malam tadi. Allah. Tertidur pula, tak bangun. Kan? Tak bangun. Sekali malam 29 pun sama juga, macam tu juga. Kan? Besok pagi kan? Bangun pagi tengok bulan matahari terbit pun macam tu juga. Selalu yang mana satu. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, wallahu alam. Nabi suruh cari pada 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil. Kenapa? Ada hikmahnya supaya kita ni mencari. Kalau malam 27 tu mesti semuanya pakat 27 je. Mana yang lain buat hal. Sedangkan Nabi SAW suruh kita menghidupkan semua malam-malam yang 10 terakhir, terutama malam 27. Okey lah tu. Setahun 27, 21, 23, 25, 27, 29, 5 malam aja setahun. Itu pun tak boleh. Kan? Ini tuan-tuan mati Allah SWT, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita berusaha lah. Cara dia kalau nak ni tuan-tuan, sebaiknya kita datang masjid, tapi ada SOP dia. Kita tak nak ada apa-apa kluster pula, kluster masjid. Jadi tuan-tuan pandai-pandai lah. Kalau datang masjid, jarak-jarak lah. Sebab utama saya tengok COVID ni ialah bila dekat sangat, tak ada penjarakan. Salam-salam tu, kalau kita ni pakai mask ni kena tukar lah.
Kena selalu tukar, satu hari pakai satu je. Jangan satu hari satu masih pakai seminggu nak jimat. Kan? Jangan. Itu tuan-tuan. Datang, kita tidur dulu kat rumah, datang iktikaf. Kita ada masa siang, okey, kita tak ada buat apa, datang masjid ni, duduk dalam ke luar ke, terutama dalam lah, iktikaf ni dalam. Luar tu masih kira masjid. Tapi kalau dah tepi sana, duduk sana, tu bukan masjid lah. Berborak-borak tu dah bukan iktikaf. Duduk, tuan-tuan apa je, tuan-tuan kalau tertidur pun kira iktikaf juga. Niat iktikaf walaupun sekejap. Tuan-tuan kalau niat iktikaf ni siang ataupun malam. Niat iktikaf. Batal wuduk pergi ambil. Kalau perempuan boleh datang. Sebab apa? Isteri Nabi SAW ada tempat-tempat iktikaf. Ada tiang Aisyah dekat area mihrab Nabi dekat Masjid Nabawi tu. Tiang Aisyah. Maksudnya apa? Aisyah selalu duduk kat situ. Terutama 10 malam terakhir Nabi SAW. Ada satu hadis ni kata hairan orang ni. Dia kata hairan dalam hadis ni. Mana ni? Mana saya tandakan tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Tak jumpa pula. InsyaAllah tuan-tuan. Dia kata Nabi SAW sebutkan. Bukan Nabi yang sebutkan. Okey, saya bacakan dulu. Dia kata hairan Az-Zuhri Az-Zuhri kata ajaban minan nas. Dia kata pelik manusia ni. Dia kata pelik. Dia kata tak boleh imagine. Macam mana manusia ni? Orang Islam ni, orang berpuasa ni macam mana? Kaifa tarakul i'tikaf? Macam mana mereka ni boleh meninggalkan i'tikaf? Wa Rasulullah SAW, sedangkan Nabi SAW kana yaf'alu syai' wa yatruku. Nabi SAW buat sesuatu dan meninggalkan. Nabi ada buat amalan sunat, kemudian Nabi tinggalkan. Contohnya tarawih lah, Nabi sembahyang 2, lepas tu Nabi tak datang malam yang ketiga. Contohnya tu. Wa ma tarakal i'tikaf hatta qubid. Dan sedangkan Nabi SAW tak pernah meninggalkan i'tikaf sehingga Nabi SAW wafat. 10 yang terakhir ni Nabi tak pernah tinggalkan i'tikaf sampailah ni puasa ni difardukan tahun 2 Hijrah sampai Nabi wafat. Setiap tahun Nabi SAW beriktikaf. Nabi tak pernah tinggal. Tapi yang lain amalan sunat Nabi buat, Nabi tinggal. Itu sunat. Kan? Tapi iktikaf ni Nabi tak pernah tinggal. Ni hadis ni tuan-tuan. An Ibnu Umar wa Anas wa Aisyah, 3 perawi dia. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Munzu qadimal Madinah ila tawaffahu Allah Ta'ala. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Sejak bila? Munzu qadimal Madinah. Sejak Nabi SAW datang Madinah. Puasa ni difardukan pada tahun 2 Hijrah. Start pada tu ila an tawaffahu Allah Ta'ala. Sampai bila? Sampai Allah SWT wafatkan Nabi SAW. Maka kata Zuhri, aku pelik tengok orang ni. Macam mana dia boleh meninggalkan iktikaf? Maka zaman tu ramai yang tak beriktikaf, sedangkan Rasulullah SAW melakukan satu ibadah sunat, kemudian Nabi tak buat. Buat tak buat. Kan? Ada Nabi SAW puasa, kadang Nabi tak puasa sunat kan? Wa ma tarakal i'tikaf hatta qubid. Nabi SAW tak pernah meninggalkan i'tikaf sampai Nabi wafat. Jadi kita 10 malam yang terakhir tu bagi kita ni berat. Kalau setiap malam kita nak macam Nabi kan, sekurang-kurangnya pada malam-malam ganjil. Jangan mana tahu kita memang Allah Subhanahu taala rezekikan untuk kita Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu taala ampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita sama-samalah. Kalau perempuan boleh datang, tapi Aisyah tu ada tiang Aisyah, tapi ada dia punya apa ni? Ada tempat dia, ada dia punya kelambu dia. Bukannya duduk dekat tiang depannya lelaki. Tak. Isi Nabi semua bertutup. Kata ni dijawabkan bahawa Aisyah tak nampak orang lelaki tak nampak Aisyah, isi Nabi. Macam itu. Supaya menjaga. Kita jangan ikhtilat. Kalau perempuan nak iktikaf, kita jangan larang. Datang masjid. Tapi sebaik-baiknya iktikaf perempuan di masjid mereka. Kat mana? Kat rumah. Itulah masjid dia. Perempuan paling baik sembahyang dekat rumah. Tapi kalau datang masjid, kita jangan larang.
Ada hadis mengatakan jangan larang perempuan datang ke masjid. Kecuali kalau boleh menimbulkan fitnah, maka kita kena larang. Siapa dia? Yang cantik, yang viral katakan. Bila datang masjid, lelaki tiba-tiba penuh masjid ni. Kenapa? Artis datang, perempuan. Viral datang. Artis viral datang, ataupun ni Insta famous datang. Itu boleh mendatangkan fitnah. Dilarang datang ke masjid. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, insya-Allah kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Allah berikan kita kesihatan, umur lagi, umur tak semestinya panjang, umur berkat. Umur panjang kalau tak buat apa-apa pun tak guna juga. Mungkin orang ini diwafatkan oleh Allah SWT. Kenapa? Mungkin kehidupan dia ni tak ada function. Dia tak memberikan kebaikan pada agama, kepada umat. Tak ada kebaikan bagi dia. Nak buat apa Allah SWT nak panjangkan umur dia? Kan? Orang macam ni lebih baik wafatkan aja. Wallahu a'lam. Jadi kita kena usahakanlah apa-apa kebaikan untuk agama kita, untuk umat Islam, untuk masyarakat kita. Apa-apa je kita boleh buat. Macam saya boleh berceramah, saya ceramahlah. Tuan-tuan mungkin ada harta lebih, tuan-tuan boleh infak. Tuan-tuan pandai bertukar, mungkin apa benda yang boleh dibetulkan. Kan? Tuan-tuan ada kepandaian, katakan boleh tanam pokok, pandai tanam pokok, tanam pokok. Kan? Apa kepandaian tuan-tuan yang tuan-tuan boleh sumbangkan kepada agama dan umat Islam. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.